Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pula skrin saya ni? Okey, saya pun tak nak lanjutkan lagi. Dah 10:10. 10 minit dah cukup masa bagi ruang untuk kawan-kawan anda masuk. Boleh jemput lagi 2 orang untuk masuk. Dan kelas ni juga saya buat rakaman live. Nanti saya akan letak seperti biasa linknya di YouTube untuk awak buat rujukan. Dan juga rakan-rakan yang tak dapat masuk secara live ni juga boleh ke YouTube untuk lihat video yang dirakam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mula, marilah sama kita baca doa sedikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Apa lagi buka tu dengan saya tutup mic. Okey, right. Okey, baik. Hari ini pelajaran yang ke-17. Pelajaran yang ke-17. Topik kita adalah rukhsah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bidang hari ini bidang fiqh. Tajuk yang ke-17. InsyaAllah hari ini saya cuba juga selesaikan. Saya nak habiskan semua tapi rasanya agak panjang. Jadi biar kita tengok dulu. Kalau lepas unit yang kedua, unit pertama mungkin mudah. Unit yang kedua, kalau rasa saya sempat masa untuk sambung, sebab saya jangka dalam 20 minit saja kelas, kita akan buat yang ketiga, unit yang ketiga. Baik. So SP kita yang pertama 4.11.1, konsep rukhsah dalam syariah Islam. Dari segi bahasa, rukhsah bermaksud mudah dan ringan. Dari segi istilah, keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Baik, perkataan yang pening sikit mungkin adalah mukallaf. Apa maksud mukallaf di sini? Mukallaf bermaksud orang yang sudah dipertanggungjawabkan olehnya akan dosa-dosa yang dilakukannya. Maknanya orang bukan mumayyiz, bukan kanak-kanak, disebut sebagai mukallaf lah, senang ceritanya. Orang yang telah akil baligh dan dia dipertanggungjawabkan untuk menanggung setiap apa perbuatan yang dia buat. Contoh rukhsah ialah solat ketika sakit yang diberikan kepada pesakit yang tidak berkemampuan melaksanakan solat seperti biasa. Apabila sakitnya sembuh, maka hukum asal solat kekal seperti biasa. Okey, ni contoh satu rukhsah daripada banyak rukhsah dalam agama, dalam ibadah. Baik, 4.11.13 hikmah rukhsah dalam ibadah. Umat Islam dapat satu, melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan. Makna tidak ada alasan untuk melaksanakan tanggungjawab walaupun dalam keadaan yang susah. Melaksanakan ibadah mengikut kemampuan masing-masing. Buat juga ibadah sekadar yang boleh. 3. Merasai kasih sayang Allah dan Islam sebagai agama yang mudah untuk dilaksanakan dan tidak membebankan. Agama Islam ni satu agama yang mudah. 4. Mempelajari kaedah membuat keputusan berdasarkan keutamaan seperti solat secara jamak dan qasar dan solat ketika musafir. Makna dia kita belajar satu rukhsah buat ibadat yang mudah. Yang satu dah diberi kemudahan, tapi kita kena belajar kaedah dia nak buat macam mana. Bukan semua boleh jamak, bukan semua boleh qasar, dan adalah sebab tertentu yang kita boleh gunakan rukhsah ini, kemudahan. Okey. Baik, unit 1. Hari ini rukhsah yang kita akan belajar iaitu menyapu balutan. Okey, apa maksud menyapu balutan? 4.11.2. Menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk
membolehkan ibadah seperti solat dilaksanakan. Perbuatan ini untuk mengelakkan kemudaratan sebelum luka sembuh. Makna dia, apabila seseorang tu ditimpa musibah dan ada luka, kemudian tempat yang luka itu adalah anggota yang perlu diambilkan wuduk bila nak sembahyang. Tetapi luka tersebut telah dibalut dan memakan masa untuk sembuh. Jadi apa boleh buat? Sapu air di atas tempat balutan tersebut. Okey. Kita sapu air sahaja sudah mencukupi syarat untuk meratakan air pada anggota wuduk tersebut. Contoh bahagian tangan, kepala, muka. Dan dia balut kan. Contoh kat muka berbalut. So, dan bukanlah ambil air sapu sampai basah. Tak. Hanya sentuhkan air pada tempat yang berbalut tersebut. Okey. Kalau tempat bukan anggota, tak ada masalah. Tidak ada berkaitan dengan rukhsah ini. Baik, hukum menyapu balutan. Wajib ketika berwuduk dan mandi wajib sebagai ganti membasuh atau menyapu anggota wuduk yang sakit. Maknanya wajib. Tak boleh tinggal. Tidak boleh tinggal sebab dia sudah diberi keringanan. Maknanya tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal lah. Mesti buat. Maknanya anggota wuduk, tangan, muka, kepala dan kaki, 4 anggota wuduk ni wajib kok mana kanan kiri, kecuali anggota tersebut telah tiada, barulah gugurlah aran wajib tersebut. Baik, 4.11.2 dalil menyapu balutan. Menyapu balutan dibenarkan oleh syarak bagi menjaga maslahah diri manusia ketika kesusahan. Hal ini berdasarkan hadis yang menceritakan kisah seorang sahabat yang luka di kepala. Dia mimpi bersetubuh lalu mandi wajib. Perbuatan tersebut menyebabkannya meninggal dunia. Apabila mendengar kejadian ini, Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. Tengok so mana ada orang lelaki, dia luka kat kepala, kemudian dia tidur dan dia mimpi. Kemudian dia kena mandi wajib. Lepas tu dia mandi, kena luka tersebut. Kemudian dia pun meninggal dunia. Lepas tu apa Rasulullah bersabda? Sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan membalut luka dengan perca kain, kemudian dia menyapu air atasnya, atas balutan, dan mandi ke seluruh badannya, mandi wajib tadi. Maksud dia sebab sampai meninggal dia pergi mandi tadi yang tanpa kena pada tempat yang luka tersebut. Jadi Nabi hanya kata sapu pada balutan tersebut. Okay, ini hadis riwayat Abu Daud. Baik, 4.11.3 dan poin 4. Anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Okey, sekarang sebahagian kecil anggota wuduk ni syarat-syarat bagi anggota wuduk jika ia tidak berbalut dan tidak boleh pula kena air. Kalau berbalut tu kita sapu atas balut. Sekarang ni anggota yang tidak ada balut tapi tak boleh kena air juga. Satu, berwuduk seperti biasa. Okey, sebahagian kecil je, maknanya sikit je. Okey, contohnya jari sikit je. So wuduk macam biasa. Sikit saja. Apabila sampai ke anggota wuduk yang luka, sapu air ke atas luka itu. Ni, nampak? Ni bagi kes yang tidak ada balutan. Jika luka itu tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapunya. Doktor bagi tahu luka tak boleh kena air. So, janganlah pergi sapu. Ambil wuduk di bahagian jari. Contoh kena satu jari kan? Jari ni kena. So, kita yang 4 jari lagi ni bagi kena air lah. Yang ni jangan bagi kena air. Kalau doktor cakap tak boleh kena air, dia kata boleh kena air. So ambil wuduk macam biasa. Sebabnya ia tidak memudaratkan. Tunaikan solat dan solat tidak perlu diqadak selepas sembuh. Okey, ini kaitan dengan solat kan. Baik, kita tengok yang kedua. Sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh terkena air. Contohnya seluruh tangan ni dia berbalut ni. Daripada atas ni sampai sini, separuh ni berbalut. Okey, jika sebahagian besar tidak
wuduk seperti tangan, kepala dan kaki tidak boleh dikenakan air. Pesakit perlu bertayamum dan menunaikan solat. Solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Makna jangan pakai air, jangan pakai air. Jangan pakai air. Tayamum hanya dengan menggunakan debu tanah. Okey. Lepas tu tanya pula, Datuk kawasan yang tu, kawasan yang sepatutnya ditayamum tu juga terlibat dengan luka tadi. Adakah kita perlu sapu tanah dekat kawasan tersebut? Adakah perlu? Perlu tak? Awak rasa perlu tak? Dia cakap tadi ni, contohnya luka dia tidak berbalut tetapi besar kawasan tu, kemudian tak boleh kena air. Dalam ni dia bagi tahu suruh tayamum. So anggota tu juga terlibat dengan tayamum. Perlu tak kita sapukan debu pasir atas kawasan tersebut? Perlu tak? Tak. Perlu. Tempat yang tak ada luka saja, sebab dia kata sebahagian besar. Mungkin ada kawasan kecil je yang tak kena luka tu. Situ kita sapulah. Sapu. Okey. Baik, seterusnya. Seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. Langsung semua anggota wuduknya tidak boleh mengangkat hadas dengan tayamum. Jika pegawai perubatan mengesahkan bahawa pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendaklah ditunaikan tanpa mengangkat hadas. Solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Maknanya tak payah ambil wuduk, tak payah angkat tayamum. Boleh sembahyang dan tak perlu qada. Ni sorry. Dia tulis solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Maknanya sampai tahap macam tu. Tetapi perlu cukup syaratnya lah, iaitu disahkan oleh doktor. Okey, habis yang berkaitan dengan anggota wuduk yang tidak berbalut. Sekarang kita tengok anggota wuduk yang berbalut dan tidak boleh terkena air. 4.11.3 dan 4.11.4. 1. Berwuduk seperti biasa. 2. Apabila sampai ke anggota wuduk yang berbalut, sapu air ke atas balutan itu. Jika balutan tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapunya. Okey, dah tahu dah. Memang berbalut, tapi doktor bagi tahu balutan tu pun tak boleh basah, tak boleh kena air. Jadi janganlah disapu lagi. Cukup sekadar meneruskan ke anggota yang lain. Tunaikan solat dan solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Baik, habis. Okey, kat sini dia ada aktiviti. So saya tak buatlah kat sini. Yang ni nanti cuba praktis sendirilah. Cuba praktis sendiri dalam keadaan anggota wuduk berbalut. Nanti bolehlah try balut, kemudian pergi bilik air, cuba berwuduk dengan anggota yang berbalut. Okey. Baik, penilaian. Ya, ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan penilaian. Nyatakan maksud dan dalil menyapu balutan. Terangkan cara berwuduk bagi situasi berikut. Okey, ada 2 soalan untuk unit 1. Okey, yang ni nanti buat. Saya akan masukkan dalam Google Classroom assignment. Okey, seterusnya kita pergi unit yang kedua. Solat jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar. Ini banyak isu, banyak kekeliruan, banyak penjelasan, banyak peraturan, banyak kaedah dia. Okey, tapi dengan belajar kita akan dapatlah, insya-Allah. 4.11.5. Maksud, bahagian dan syarat diharuskan solat jamak. Solat jamak dulu. Maksud, menghimpun 2 solat fardu dalam satu waktu. Bahagian, solat jamak takdim, menunaikan kedua-dua solat fardu dalam waktu solat yang pertama. Syarat sah, melaksanakan solat mengikut turutan, niat jamak dan solat pertama
tempohnya dari takbiratul ihram hingga sebelum selesai salam pertama. 3. Bersegera melaksanakan solat kedua selepas salam solat pertama. Tidak boleh diselangi ibadah lain seperti zikir atau solat sunat. 4. Berkekalan musafir hingga selesai salam solat kedua. Okey, ini dicerita pasal jamak takdim. Jamak takdim, kita solat dua waktu dalam waktu yang pertama. Dalam waktu solat yang pertama. Pertama dia kata mesti ikut turutan. So kalau jamak takdim, kita semayang Zuhur dengan Asar dalam waktu Zuhur. Jadi kita tak bolehlah semayang Asar dulu, lepas tu baru semayang Zuhur. Tak boleh. Dia mesti solat Zuhur dulu, lepas tu baru solat Asar. 2. Niat jamak dalam solat yang pertama. Maksud dia apa? Maksud dia apa? Apakah maksud niat jamak dalam solat yang pertama? Jamak takdim. Takhir. Ya, jamak takdim. Ya, saya faham. Niat jamak dalam solat yang pertama. Apa maksudnya kita mesti niat jamak dalam solat yang pertama? Maksudnya Capek. Ayolah jawab. Bila kita nak niat solat, contoh solat Zuhur dan Asar, so kita semayang jamak takdim. Jadi masa kita niat solat Zuhur, kita dah niat jamak sekali dengan solat Jamak Asar. Okey, pada takbiratul ihram. Tempohnya dari takbiratul ihram hingga sebelum selesai salam yang pertama. Tempoh dia panjang. Maknanya dalam waktu Zuhur tu, dalam kita tengah sembahyang Zuhur, kita niat jamak untuk siapa lagi ni baru nak masuk ni tadi. Dah bagi masuk, lepas tu keluar, lepas tu nak masuk balik. Okey, sampai habis salam. Jadi niat tu ada di dalam tersebut. Bersegera melaksanakan solat kedua. Bila habis saja solat Zuhur, contoh solat Zuhur, habis saja, kita tidak perlu lagi habis nak zikir, nak apa semua, tak perlu. Kerana kita terus sambung dengan solat Asar. Tanpa melengahkan. Dia bagi tahu dah kat sini, tak boleh buat benda lain. Okey. Dan berkekalan musafir. Maknanya dalam solat kedua-dua solat tu dalam keadaan musafir. Baik, solat jamak takhir. Menunaikan kedua-dua solat fardu dalam waktu solat yang kedua. Niat jamak dalam waktu pertama, masih bermusafir sehingga selesai solat ditunaikan. Nampak ni? Nampak tak? Niat jamak tu mesti dibuat dalam waktu yang pertama. Contoh kita nak buat jamak takhir untuk solat Zuhur dan Asar. Masuk saja waktu Zuhur, kita kena terus berniat nanti nak semayang jamak takhir. Kalau kita tak buat begitu, maknanya solat Zuhur kita perlu digantikan. Tak boleh lagi, dia tidak menjadi sah dalam istilah solat jamak ini. Okey, so kena clear. Masuk Zuhur, terus letakkan niat sekarang nak semayang jamak takhir. Jadi kita pun jalanlah terus sehingga masuk waktu Asar, barulah kita semayang jamak takhir dengan mulakan dengan solat Asar, kemudian diikuti dengan solat Zuhur. Okey, selesai untuk bahagian bagi solat jamak takdim dan jamak takhir. Ada soalan? Nak tanya apa soalan? Ustaz, waktu kita nak baca solat jamak tu, waktu kita Semula. Yang lain yang lain yang tak bercakap, tutup mic tak? Saya tak tutupkan lah. Bagi kawan yang nak tanya dulu. Siapa yang ada dia nak cakap, lepas tu baru dia cakap. Saya tanya. Sebentar, kita kan solat jamak. Okey. Solat jamak takdim. Zuhur dulu tu baru Asar. Okey. Tu kita baca niat waktu solat Zuhur. Ya. Kita dah solat Zuhur dah. Lepas tu nak solat Asar pula, kita kena baca niat lagi ke? Lepas tu nak bangun untuk solat Asar. Okey, apa maksud niat dengan lapas niat? Kena niat. Okey, Maksud yang dia katakan niat tu,
Niat tu adalah menyebut dengan hati bahawa dia nak buat solat jamak apa. Bukan lafaz niat. Bukan lafaz niat saja. Bukan. Itu lafaz niat. So kalau kita tak mahir lafaz niat pun senang saja. Nanti dia akan tunjuk dalam ni. Saya pun akan bagi juga apa amalan yang biasa kita buat untuk solat jamak. Maksud dia sekarang meletakkan niat kita tu pada waktu yang pertama. Tak kira kita nak buat jamak takdim atau jamak takhir. Sama. Letakkan niat di situ. Bukannya kita berniat solat tu belum lagi. Nanti kita akan belajar. Letakkan niat dulu. Contoh jamak takdim. Masuk waktu zuhur, aku nak buat solat jamak takdim zuhur dan asar. Bila masuk waktu zuhur nak buat jamak takhir, aku nak buat jamak takhir waktu zuhur dan asar. Letakkan niat sahaja dalam waktu tersebut. Okey. Alright. Ada soalan lagi? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita tengok ya. Diringkaskan seperti berikut. Zuhur dan asar dalam waktu zuhur, maghrib dan isyak dalam waktu maghrib. Jamak takhir, zuhur dan asar dalam waktu asar, maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Okey. 4.11.6 maksud dan syarat solat jamak dan qasar. Baik, solat qasar. Syarat diharuskan solat qasar. Maksud memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Syaratnya, 1. Dilakukan ketika sedang bermusafir. 2. Telah melepasi sempadan kawasan tempat tinggal. Okey, apa maksud sempadan kawasan tempat tinggal? Apa maksud sempadan kawasan tempat tinggal? Tadi nak jawab pula. Apa maksud sempadan kawasan tempat tinggal? Maknanya melepasi 80 km. Berapa? Maknanya kita melepasi 80 km. Macam dari kan 90. Oh ya, okey. Ada lagi? 81 km. Okey, lagi? Ada lagi tak? Jarak perjalanan. Okey, maksud sempadan kawasan tempat tinggal. Maksud dia kita tidak boleh mulakan solat qasar tu atau solat jamak selagi kita berada di dalam kawasan tempat tinggal kita. Macam tu, tak boleh. Okey, tak boleh. Tak boleh. Okey. Bila tak boleh? Yang diistilahkan melepasi kawasan tempat tinggal, contohnya sempadan daerah ataupun daerah lah, biasa daerah. Contohnya macam Pekan kan. Kalau Pekan ni, Bandar Pekan, masuk je Bandar Kuantan, saya dah boleh lagi melaksanakan jamak dan qasar. Selagi dalam kawasan Pekan, saya tak boleh. Kerana saya tinggal di Pekan. Contoh rumah awak di Temerloh, awak nak ke Kuala Lumpur, awak tak boleh jamak dan qasar dalam kawasan Temerloh. Tak boleh. Kena keluar dulu. Pergi naik ke, contohnya sampai ke Karak. Naik sampai ke Karak. Karak tu dah masuk kawasan Bentong. Bolehlah sembahyang. Ataupun daripada Temerloh nak datang ke Pekan. So keluar saja kawasan Temerloh, terus boleh jamak dan qasar. Tapi ada juga orang meletakkan kilometer. Contohnya 20 kilometer daripada rumah kita dah dikira melepasi sempadan. Ada macam tu. Okey. Boleh pakai kedua-duanya. Tapi sebaik-baiknya keluar daripada sempadan daerah. Okey. Baik, nombor 3. Tidak berniat untuk menetap melebihi 3 hari. Tidak termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Okey. Dia kata maknanya perjalanan kita pergi tu, contoh kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita nak duduk di sana selama 3 hari. Tak boleh lebih. Kalau 4 hari, kita nak duduk sana 4 hari. Kita hanya boleh sembahyang jamak dan qasar sepanjang perjalanan pergi dan perjalanan balik saja. Sampai kat KL tak boleh lagi jamak qasar sebab kita nak duduk situ lebih daripada 3 hari. Okey, so maknanya semua sekali
Hari pergi sehari, hari balik sehari. So semua sekali 5 hari. Penuh pergi balik 5 hari. Ni cerita ni. Maknanya kalau kita nak perjalanan lebih daripada 4 malam. Senang sebut 4 malam. 5 hari 4 malam. Contoh dia jadi 6 hari 5 malam. Kita tidak boleh jamak dan qasar bila tiba di tempat yang kita hendak pergi. Tak boleh. Tidak boleh. Tapi sepanjang perjalanan boleh. Tak ada masalah. Perjalanan boleh. Sebab dia tidak dikira kita telah tiba di tempat yang kita hendak pergi. Dikira dalam perjalanan. Okey, jelas ya? Tidak mengikut imam yang bermukim. Sama kalau kita pergi singgah di masjid, imam sedang solat, solat jemaah biasa. Kita tak boleh nak ikut mereka kerana kita mungkin niat kita adalah niat jamak dan qasar. Kecuali kita nak sembahyang secara penuh, tamam, boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak sembahyang jamak qasar, tak boleh ikut imam yang sedang buat solat secara biasa. 4, 11, 7. Siapa lagi buka mic? Buka mic, lepas tu dia jalan-jalan, gungang-gungang. Dia lebih bising sekali. Okey. Syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar. Pertama, mengetahui destinasi yang dituju. Kalau kita kata, nanti aku nak pergi jalan tapi tak tahu lagi nak pergi mana. Tidak boleh. Tidak boleh. Kerana destinasinya tak tahu lagi. Walaupun cukup bilangan jaraknya. Dia cakap berapa jarak dia ni? Sehala melebihi 81 kilometer dalam ini. Dia tulis 81 kilometer. Walaupun jaraknya lebih tapi tak tahu nak pergi mana. Tak tahu lagi. Ada orang jenis macam ni, dia tak tahu lagi berapa hari nak pergi, berapa lama nak pergi. Dia main ikut suka dia. So dalam ni dia sebut tidak diharuskan untuk dia solat jamak dan qasar. Kemudian bukan untuk tujuan maksiat. Okey. Kenapa? Kerana sesuatu benda yang berniat dengan tidak baik, tidaklah boleh dia mendapat keistimewaan. Tak boleh. Okey, baca sendirilah spektrum ilmu ni. Baca sendiri. Yang ni saya takkan ulas lah. Saya tak ulas. Okey, tengok sini 4.11.8. Ada lagi kokek ni. Cara menunaikan solat jamak dan qasar. Dia masuk kelas, lepas tu dia pergi main badminton. Tu yang jadi gerang-gerang tu, tak apa. Dia masuk kelas, lepas tu dia berjalan satu rumah, pusing cari line. Bunyi air pula. Okey, terima kasih. Cara menunaikan solat jamak dan qasar. Wajib niat dalam hati dan sunat melafazkan. Niat dalam hati yang wajib. Lafaz niat hanya sunat. Contoh. Ni contoh lafaz niat. Usolli fardaz zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil as jam'a taqdimin imaman ma'muman lillahi ta'ala. Okey, ni kalau kita nak solat jamak takdim kat sini. Ini niat solat zuhur berserta qasar. Jamak dan qasar berbeza. Niat dia pertama disebut qasar, kemudian ada jamak. Okey, nanti kita tengok niat solat maghrib yang tidak ada qasar, dia hanya ada jamak. Bagi niat solat asar pula untuk jamak takdim, macam ni cara dia. Usolli fardal asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri jam'a takdim ma'muman lillahi ta'ala. Okey. Ni contoh lafaz niat zuhur dan asar. Okey, jamak takdim. Baik, seterusnya. Bawah ni ada huraian dia. Huraian dia. Jamak takdim, dahulukan solat. Okey, ni tak apa, ni tadi dah terang dah. Waktunya kemudian, iaitu pertama zuhur atau maghrib, asar atau maghrib atau isyak. Asar atau isyak bagi jamak takhir, 2 rakaat zuhur asar. Okey, bagi niat solat maghrib. Macam mana niat solat maghrib? Habis dah ni.
Macam mana lafaz niat jamak takdim solat maghrib? Usolli Ha. fardal maghribi Okey, usolli fardal maghribi salasa raka'atin salaatin majmu'an majmu'an ilaihil isya isya jam'a takdim jam'at takdim makmuman lillahi ta'ala. ma'muman lillahi ta'ala. Okey, kalau kita buat jamak takhir, macam mana jamak takhir? Ha. Usolli Ha. fardal Usolli fardal. Okey. Raka'ataini qasran majmu'an ilal maghrib jama'ah ilaihil maghribi jam'a takhirin. Jamak takhirin. Okey, kat sini dia buat takdimin. Okey. So jamak takhirin makmuman lillahi ta'ala. So kalau kita nak jamak takhir untuk isyak bolehlah kita qasar. Kalau jamak takdim yang isyak tu, solat isyak dia kita qasarlah rakaataini. Maghrib saja yang kita salasa rakaatin. Jadi ini contoh lafaz niat. Kalau kita nak niat dalam bahasa Melayu boleh? Boleh. Jadi senang saja. Kalau kita nak niat jamak takdim zuhur, sahaja aku solat zuhur 2 rakaat, qasar jamak takdim bersama asar kerana makmum menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Simple saja. Tak payah nak berbelit-belit sangat. Simple saja. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat, qasar dan jamak takdim bersama solat asar makmum sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Kalau jamak, kalau kita nak buat solat yang kedua dalam waktu yang pertama bagi solat zuhur, sahaja aku sembahyang asar 2 rakaat qasar dan dijamakkan dengan zuhur secara jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Senang saja. Kalau jamak takhir kita sebut jamak takhir. Kalau jamak takdim kita sebut jamak takhir, jamak takdim. Tapi jangan lupa kena sebut juga qasar supaya kita tahu solat tu adalah 2 rakaat. Okey, ada soalan? Ada. Apa soalan? Ustaz, kenapa dia kena cakap makmum juga? Padahal kita kena solat sendiri. Kalau kita solat sendiri, tukarlah jadi adaan. Adaan. Cukuplah. Tak perlu makmum, tak perlu imam kalau sembahyang seorang. So kita hanya kata tunai kerana Allah Ta'ala. Berapa rakaat jamak takdim tunai kerana Allah Ta'ala. Macam tu saja. Tak perlu lagi sebagai makmum atau sebagai imam. Itu kalau kita jadi imam atau makmum. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. Okey. Kalau yang makluman tambahan lain tu carilah. Contoh nak sembahyang dalam kereta api, sembahyang jamak qasar. Sembahyang atas kapal terbang macam mana? Atas kapal laut macam mana? So semua ni ada kaedah-kaedahnya. Tu makluman tambahan tu boleh cari sendiri dan boleh baca dan boleh faham. Nanti mana tahu semasa kita dalam situasi tersebut kita dapat maklumat dan kita tahu macam mana nak buat solat tersebut. Baik, penilaian nanti untuk soalan penilaian tengok dalam assignment. Okey. Baik, ada soalan lain sebelum saya akhiri kelas? Okey, minggu ni saya bertugas petang pula, so saya boleh buat kelas pagi lah. So kalau saya tak boleh buat kelas pagi, saya akan maklum, saya akan pindah waktu tu. Kalau dapat online tak dapat tak apa. Boleh follow dalam video saja. Saya akan rakam dan letak di YouTube macam yang minggu lepas. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita jumpa lagi minggu depan. Okay, bye. Ah.